Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat kita bergabung semula di Halakah, di Rumah Kebijaksanaan Satu Agama Pelbagai Bangsa. Dan saya, siarawan anda, Haji Amanul Sulaiman, akan bergabung bersama dengan bintang-bintang ilmuwan dan juga panel analisis dalam halakah kita pada minggu yang kelima. Dan pada minggu yang kelima ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik yang seharusnya diberikan perhatian oleh semuanya dengan topik yang akan kita bahaskan sebentar lagi. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu ahli keluarga dalam rumah halakah ini, dan saya perkenalkan yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zainabidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Haji. Dan kita ada yang berbahagia Dr. Nur Muhammad Hadi Zaharan. Kedua-duanya merupakan bintang ilmuwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Haji. Dan memperteguhkan kekuatan kita di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya adalah yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Haji. Anda bersedia untuk melantunkan bacaan suci Al-Quran? Tentu sekali Haji. Baik, penonton yang dimuliakan, ada satu soalan yang seharusnya kita fikirkan juga. Bayangkan kita hidup tanpa ada orang yang cerdik, tanpa para cendekiawan, tanpa mereka yang pintar kepada sebuah komuniti kita. Bayangkan situasi ini juga terjadi kepada sebuah wilayah kita. Bayangkan kita hidup dengan mereka yang tidak mempunyai kepintaran dalam sebuah negara. Bayangkan kita tidak mempunyai para cendekiawan untuk membangunkan agama kita. Apakah yang akan terjadi kepada masa hadapan kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita tanpa adanya para cendekiawan? Dan pada minggu ini, minggu yang keempat, saudara akan diberikan satu tugasan untuk meneliti satu topik yang kami namakan sebagai di mana cendekiawan Islam. Di mana cendekiawan Islam akan menjadi topik yang saudara-saudara perlu berikan perhatian pada minggu yang keempat ini sebelum kita labuhkan pada minggu yang ke-13 nanti. Dan setiap topik yang kita rungkaikan ini saling berkait antara satu sama lain. Baik, penonton mungkin pernah mendengar tentang anugerah Nobel, dan ini merupakan satu anugerah yang paling berprestij di atas muka bumi ini yang dianugerahkan kepada para cendekiawan dan pelbagai bangsa, pelbagai agama dan pelbagai mereka yang cendekiawan telah pun menerima anugerah ini. Dan anugerah Nobel ini diasaskan oleh Alfred Gerhard Nobel yang berasal dari Sweden, dan beliau telah pun meninggal di Oslo, Norway. Dan salah satu daripada kekuatan yang dimiliki oleh Alfred Nobel ini, beliau merupakan seorang saintis dan beliau merupakan pencetus kepada ciptaan dinamik. Beliau juga telah pun memperkenalkan satu anugerah yang dinamakan sebagai anugerah Nobel Prize. Sebelum dia meninggal, dia telah pun berwasiat untuk menggunakan hartanya bagi memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa dalam bidang fizik, kimia, perubatan, sains ekonomi, kesusastraan dan juga keamanan. Dan kalau dihitung, jumlah yang telah menerima ini adalah seramai 975 orang. Dan majlis penganugerahan Nobel ini telah pun dilangsungkan di Stockholm, Sweden. Dan dalam majlis yang penuh dengan anugerah gilang gemilang ini, majlis disempurnakan oleh King Gustav. Dan kalau kita lihat, ini merupakan salah satu daripada majlis yang dilangsungkan. Dan Stockholm akan berubah menjadi sebuah bandar yang tiada tandingnya bagi meraihkan dan mengucapkan kehadiran selamat datang kepada para cendekiawan dunia yang berkumpul di Stockholm. Namun dalam pada itu, kalau kita lihat daripada jumlah penerima anugerah Nobel ini, hanya beberapa individu saja, tidak sampai 20 orang daripada Islam. Jadi kalau kita lihat, ini merupakan satu persoalan kenapa ianya terjadi. Baik, kalau kita lihat dalam slide ini, Kristian menerima 68.3%, Yahudi 20.8%, Islam hanya 1.6%, Hindu 0.8% dan Buddha 0.4%. Dan ini adalah pingat emas yang diberikan kepada mereka yang berjasa. Dan selain daripada itu, akan ada diploma dan hadiah yang bernilai 3.5
juta ringgit. Baik, kita nak pergi kepada panel kita, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zain Abidin. Soalan saya cukup mudah. Kalau kita lihat daripada jumlah tersebut, pecahan bangsa, pecahan agama, kenapa Islam menerimanya dengan begitu kecil? Kita cuma ada lebih kurang dalam jumlah yang begitu kecil. Silakan Dr. Daniel untuk menyampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juga yang saya muliakan Dr. Hadi dari Al-Bayan, Ustaz Zarifi, tak dilupakan para tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ya, benar Haji. Penduduk Muslim di dunia lebih kurang 1/4 daripada penduduk manusia di muka bumi ini. Dan kalau kita bandingkan dengan bangsa Yahudi, jumlah populasi mereka lebih kurang 0.2% sahaja. Tetapi di sudut anugerah Nobel, orang Yahudi nisbah mendapat anugerah itu lebih kurang 20%. Jadi walaupun populasi mereka kerdil, tapi di sudut ilmuwan mereka tinggi. Dan saintis di dunia jumlahnya lebih daripada 8 juta. Berapa ramai daripada mereka yang beragama Islam. Jadi, Haji sebut tadi bahawa daripada keseluruhannya, dari tahun 1901, anugerah Nobel mula diberikan sampai 2023, hanya lebih kurang 16 orang. 16 orang yang beragama Islam yang telah menerima anugerah itu. Anugerah ini pada asalnya dianugerahkan dalam 5 bidang, iaitu fizik, kimia, perubatan, kemudian sastra dan keamanan. Ekonomi pada asalnya tidak ada. Kemudian pada tahun 1968, Bank Pusat Sweden mengeluarkan dana dan mewujudkan anugerah bahagian ekonomi, dinamakannya juga sebagai anugerah Nobel untuk menghormati iaitu Alfred Nobel. Jadi akhirnya 6. Jadi sains ini hanya 4 orang Islam yang mendapat anugerah bidang sains. Pada tahun 1979, Muhammad Abdul Salam dari Pakistan mendapat anugerah di bidang fizik. Kemudian pada tahun 1999, Ahmad Zuhail dari Mesir mendapat anugerah dalam bidang sains kimia. Kemudian datang pula Aziz Sancar dari Turki pada tahun 2015 juga mendapat anugerah Nobel dalam bidang chemistry ataupun kimia. Kemudian pada tahun 2023, Moongi Bawandi dari Tunisia mendapat anugerah dalam bidang sains kimia. 4 orang ini saja dalam bidang sains. Kemudian 3 orang dalam bidang sastra. Pertama sekali ialah pada tahun 1988, Najib Mahfuz dari Mesir mendapat anugerah dalam bidang sastra. Kemudian pada tahun 2006, Orhan Pamuk dari Turki mendapat anugerah sastra. Kemudian pada tahun 2021, Abdul Razak Gurnah dari Tanzania mendapat anugerah dalam bidang sastra. Tapi agak lebih sedikit jumlahnya ialah dalam bidang PIS, dalam bidang kesusastraan. Anugerah bidang PIS ini ditentukan oleh satu komiti khas dari Norway. Dia ada 2 negara yang menentukan siapa layak mendapat anugerah. Pertama Sweden, ada 3 institusi yang menentukan mereka yang layak mendapat anugerah, tapi bahagian PIS ditentukan oleh satu komiti dari Oslo, iaitu Norway. Maka di bidang PIS ini keamanan 9 orang dari kalangan Muslim. Iaitu antaranya kita sebutkan pada tahun 1978 yang mendapatnya ialah Presiden Anwar Sadat. Kemudian pada tahun 1994 yang mendapatnya ialah Yasir Arafat. Dan ada wanita Islam juga pernah mendapat anugerah ini Haji, iaitu 2011 yang mendapatnya ialah Tawakal Karman dari Yaman, antara yang terlibat dengan Arab Spring ni.
Kemudian pada tahun 2014 yang mendapatnya ialah Malala Yousafzai dari Pakistan. Dan ketika itu Malala ini baru berumur 17 tahun. Pendapat anugerah Nobel yang paling muda dalam sejarah. Kemudian pada tahun 2023 iaitu Narges Mohammadi dari Iran. Maka ini antara mereka yang mendapat anugerah dari kalangan orang Islam. Agak kerdil sedikit. Tapi kita harus sedar bahawa anugerah Nobel ini diberikan kepada mereka yang pencapaian mereka hebat, terutamanya di sudut intelektual. Malah dikatakan bahawa ini antara anugerah paling tinggi di sudut pencapaian intelektual di peringkat duniawi. Dan anugerah itu pada asalnya diledakkan oleh Alfred Nobel dengan wasiatnya yang ditulis pada tahun 1895. Maka menimbulkan persoalan, ya, di mana cendekiawan Islam? Anugerah Nobel, 3,000 penyertaan pada setiap tahun, nama-nama dihantar untuk pencalonan dan akan disalin tapis, kemudian akan diputuskan siapakah mereka yang berhak untuk diberikan penganugerahan tersebut, dan setiap mereka yang menerima anugerah ini tidak boleh memulangkan anugerah yang diberikan, namun anugerah ini boleh ditarik balik semula. Baik, Ustaz Muhammad Zarifi, berikan indikator ataupun ayat yang seharusnya untuk kita bacakan. Mungkin juga ayat tema kita. Silakan. Baik, Tuan Haji, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat tema kita surah At-Tin, surah ke-95, ayat 4, 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian jika dia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Tuan Haji, para penonton rahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingin membacakan satu catatan yang dibuat komentar oleh seorang sarjana, Martin Kramer. Martin Kramer mencatatkan, dia kata sekiranya hadiah Nobel ini diwujudkan pada tahun 1000 dan sebelum. Sekiranya hadiah Nobel ini diwujudkan pada tahun 1000 dan sebelumnya, they would have gone almost exclusively to Muslims. Dia kata hadiah ini pasti akan dapat dicapai oleh orang Muslim kerana pada tahun 1000 dan sebelumnya itu tokoh-tokoh seperti Al-Biruni dan sebagainya mencanak naik sumbangan mereka dalam peradaban dunia. Kalau kita membaca laporan-laporan antarabangsa sehingga ke hari ini, sebagai contoh World Development Indicators, Democracy Index, World Government Indicators, Corruption Perception Index, OIC Economic Outlook, laporan-laporan antarabangsa ini mencatatkan negara-negara Islam berada terkebelakang, mundur di belakang. Kerana itulah tuan-tuan rahmati Allah, krisis yang tidak sudah-sudah di Mesir, Tunisia, Libya, Syria, Iraq, Yaman, Palestin dan sebagainya, seakan-akan Datuk Doktor mengiyakan apa yang telah dicatatkan oleh Bernard Lewis dalam bukunya The Crisis of Islam. 2T. Yang pertama, kita mesti taghyir. Kita mesti membuat perubahan. Dan yang kedua, tajdid, pembaharuan yang total. Ini yang dituntut kepada kita sekarang. Perubahan dari dalam, from within. Kita mesti buat perubahan, Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi. Penonton yang dimuliakan,
perubahan dari dalam itu yang ditekankan oleh Ustaz Muhammad Zarifi tadi. Kata kuncinya adalah perubahan dari dalam. Dan untuk melahirkan para cendekiawan harus bermula dengan satu perkara yang menyediakan tampuk tempat yang perlu dengan bijaksana juga. Dan kalau kita lihat, barangkali perkara ini dapat dijayakan oleh Akademi Al-Bayan yang nanti akan dihuraikan oleh yang berbahagia Dr. Hadi sebentar lagi. Namun tak salah rasanya kalau saya membacakan frasa ini. Dua frasa yang menyebut Akademi Al-Bayan adalah rumah kebijaksanaan dalam melahirkan para da'i mu'alaf dari kalangan pelbagai bangsa yang berupaya menyebarkan dakwah dalam pelbagai bahasa dan dialek bangsa masing-masing. Terinspirasi daripada kemegahan peradaban ilmuwan Baitul Hikmah pada zaman Abbasiyah, Akademi Al-Bayan mencetus era kebangkitan satu agama pelbagai bangsa. Dr. Hadi bantu kami untuk memberikan huraian apakah yang dimaksudkan dengan perkara tersebut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, para penonton yang menonton halaqah pada musim kali ini. Kita bila mendengar daripada Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, sebenarnya dia memberikan kepada kita satu semangat luar biasa. Kerana bila kita hari ini kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Islam itu sendiri, Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Al-Khawarizmi, hanya diletakkan di signboard ataupun hanya dinamakan pada pintu dewan tanpa mengetahui apakah sejarah dan kehebatan mereka yang telah menghasilkan pelbagai ciptaan. Jadi tak cukup dengan kita hanya semata-mata mengetahui nama tanpa kita mempelajari sejarah kehebatan Islam itu sendiri, maka sudah menjadi satu tugas Akademi Al-Bayan. Rumah kebijaksanaan satu agama pelbagai bangsa akan berusaha bersama-sama dengan pelbagai pihak untuk membangunkan sebuah kompleks bagi menggabungkan dua perkara, iaitu dunia dan juga akhirat. Kalau kita lihat bagaimana seni benanya dahulu, kita ingin meletakkan kepelbagaian budaya daripada budaya Melayu, Cina dan India digabungkan dalam satu kompleks, dan kompleks ini akan melahirkan insya-Allah pada permulaannya kita akan mengambil sebanyak 150 orang yang bukan sahaja mereka mempelajari ilmu dunia, bahkan mereka akan menguasai juga ilmu akhirat. Kalau kita lihat, inilah bangunan, inilah yang kita akan usahakan pada tahun hujung 2025 insya-Allah. Kita akan mula mengambil dan kita akan pastikan apa yang telah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh hebat Islam ini, maka mereka ini juga akan menyambut untuk melahirkan dan mencipta sejarah insya-Allah. Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, para penonton yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan dapat mampu untuk mencapai sekiranya kita tidak mendapat bantuan, sokongan daripada masyarakat. Kerana itu, ada satu pepatah Arab menyatakan, izinkan saya menyebut pepatah Arab menyebutkan, raqib afkarak lianna sayusbih af'al. Raqib af'alak lianna sayusbih adat. Raqib adatak lianna satusbih masirah. Kata syair ataupun panduan para alim ulama, jaga akal kamu, kerana akal yang kita jaga akan menyebabkan perbuatan kita mengikut apa yang kita fikirkan. Jaga perbuatan kamu kerana akan menyebabkan adat kamu mengikut apa yang kebiasaan kamu lakukan. Jaga adat kamu kerana itulah yang akan menyebabkan kehidupan berpanjangan yang kamu akan buat. Maka di pertubuhan Akademi Al-Bayan, poin yang paling penting untuk at-taghyir, untuk kita berubah adalah pada mentaliti. Kita bukan sahaja bercakap daripada soal ilmu, bahkan kita kena ubah mentaliti masyarakat. Bukan sekadar Islam hanya mengikut Barat, tetapi Islam juga telah mencatatkan sejarah bagaimana Islam telah melahirkan tokoh-tokoh hebat. Ibnu Sina contohnya,
Ibn Sina menghafal Al-Quran. Bahkan Ibn Sina juga dia merupakan tokoh perubatan. Inilah yang kita mahukan. Para hufaz menghafal Al-Quran, boleh membaca dalam kitab bahasa Arab, boleh memahami teks hukum. Dalam masa yang sama, Akademi Al-Bayan usaha untuk melahirkan mereka-mereka yang bukan tokoh daripada segi fiqh, muamalat, daripada akidah, tetapi tokoh-tokoh daripada ekonomi, daripada sastra, daripada bidang medik, perubatan dan pelbagai bidang lagi. Jadi kita perlukan daripada tuan-tuan, puan-puan untuk sentiasa bersama dengan pertubuhan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan mereka yang boleh menyumbangkan kepada ummah, kepada masyarakat. InsyaAllah inilah jiwa besar Al-Bayan yang kita bawa hari ini, rumah kebijaksanaan satu agama pelbagai bangsa, Tuan Haji. Baik, terima kasih yang berbahagia Dr. Hadi. Itu cantik sekali di antara segi inspirasi dan juga semangat yang akan dibangunkan di Kompleks Akademi Al-Bayan yang akan siap tidak lama lagi dan pastinya memerlukan bantuan dan juga memerlukan sokongan daripada kita untuk berlumba-lumba dalam perkara kebaikan dan juga ia menuju kepada tempat berkumpulnya para individu yang hebat dan para cendekiawan itu sendiri. Baik, tadi Dr. Daniel, Ustaz Muhammad Zarifi, dia ada bagi clue sedikit. Clue yang dibagi, yang dinyatakan juga seperti Dr. Hadi menunjukkan bahawa Islam pada zaman dahulu mempunyai ramai para cendekiawan yang telah pun merintis dalam pelbagai ilmu. Namun hanya tercatat dalam kenangan lipatan sejarah. Kita ada nama-nama yang hebat dalam dunia Islam kita. Kita ada di antara pencapaian orang-orang Islam yang hebat seperti Al-Biruni, Ibn Sina, Ibn Haytham dan ramai lagi serta Al-Khawarizmi kalau kita lihat. Maksudnya pada zaman dahulu, kalau mereka ini, kalau zaman sekarang ini ada 1-2 master, tetapi pada mereka pada dahulu merupakan 4 master, 3 master, itu perkara biasa. Ini pencapaian orang Islam pada zaman sebelumnya. Baik, saya nak tarik kepada Dr. Daniel. Saya tadi. Apakah mungkin satu hari nanti kita mempunyai orang-orang Islam yang hebat, bukan saja kepada angka 16, malah kita nak pertingkatkan kepada angka yang lebih banyak supaya kita juga mendapat mendominasi anugerah Nobel itu sendiri. Dan kalau kita lihat, apakah kita mempunyai harapan sedemikian? Kerana orang-orang kita, anak-anak muda kita lebih suka bercanda, lebih suka kepada berbentuk hiburan. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ilmu pintu gerbang segala kebaikan. Itu penekanan yang sebenarnya disuluh oleh Islam. Ilmu pintu gerbang segala kebaikan. Al-Bayan nak fokus kepada mentality ada berkaitan dengan ilmu. Sebab itu ayat pertama bukan as-solah, bukan puasa, bukan serban, bukan jubah, tapi ayat pertama, perintah pertama, Iqra. Dasarnya ialah membaca. Membaca apa? Dasar yang hendak kita baca pastinya Al-Quran. Al-Quran itu yang hendak kita baca. Kemudian kita perkembangkan kepada pembacaan yang lain sebab ia sumber ilmu bagi kita. Haji bertanya tentang ada kemungkinan tak umat Islam akan melahirkan ramai ilmuwan cendekiawan selepas ini? Sebab hari ini memang nampaknya ada kelembapan dalam bidang intelektual. Malah penerima anugerah fizik pertama Muhammad Abdul Salam dari Pakistan pada tahun 1979. Ketika beliau diwawancara, beliau mengatakan adapun dalam dunia Islam, sains begitu lembab, begitu miskin sekali. Komen ikhlas dari Muhammad Abdul Salam, penerima anugerah Nobel bidang fizik. Dan kita menyedari semua itu. Tetapi ada tak kemungkinan kita akan bangkit? Ada sebuah buku yang dikarang oleh pakar fizik Britain, iaitu Jim Al-Khalili. Beliau telah menulis sebuah buku, tajuknya ialah The House of Wisdom. How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance. Tajuk itu diperincikan tapi cantik. Artinya orang Arab, Muslim,
mereka mengkaji kitab-kitab terdahulu. Ada era Yunani yang terkenal, Archimedes, Euclidnya, Ptolemy-nya. Ada era India, ada dinasti Mauryanya, Nandanya, Guptanya dengan tamadunnya. Ada era Rom dan sebagainya. Masya Allah. Ketika Baghdad meledak dengan Batul Hikmahnya, orang Islam mengkaji. Membuka kitab-kitab terdahulu dan mengkaji. Kita boleh baca, mendengar ceramah-ceramah dari orang yang bukan Islam. Tapi bukan sebagai pengikut membuta tuli. Kita kritikal. Kita ambil yang baik-baik. Kita buang yang tidak baik. Contoh Al-Khawarizmi. Dia kaji tulisan Ptolemy bahagian geografi. Ptolemy ada tulis bahagian alam, bumi ini. Dan Khawarizmi dia kaji. Dan dia kritik. Maka lahirlah sebuah kitab karangan Al-Khawarizmi yang kita kenal Al-Jibra. Tapi bukan sekadar itu. Lahirlah sebuah kitab oleh Al-Khawarizmi yang bertajuk Suratul Ard. Tentang peta dunia. Mengkritik Ptolemy. Dia baca dan dia kritik. Kemudian dia menghasilkan inovasi yang baru. Maka kesan dari itu, kata Jim Khalili, and gave us the Renaissance. Kesan ilmu Islam mengkaji kitab terdahulu, mengkritik, menghasilkan sesuatu yang baru. Akhirnya Barat datang berpusu-pusu untuk belajar. Gerard of Cremona hidup 50 tahun dalam dunia umat Islam dan cendekiawan Islam. 50 years, 50 tahun. Menterjemah kitab-kitab Arab dan kemudian bawa ke Barat. Kemudian Leonardo Fibonacci datang, terjemahkan kitab-kitab Arab. Datang lagi Adelhard of Bath, nama-nama terkenal dari Barat yang datang, belajar bahasa Arab, Haji. Kemudian terjemah kitab-kitab Arab, bawa balik ke Barat. Apa berlaku pada Barat? Renaissance, tuan-tuan. Era kebangkitan. Terima kasih pada Islam. Saya nak ungkapkan lagi sekali kenyataan Robert Briffault dalam buku beliau terkenal yang bertajuk The Making of Humanity. Apa kata Robert Briffault? It is highly probable that but for the Arabs, modern European civilization would never have arisen at all. Jika tidaklah kerana sumbangan daripada Arab Muslim ini dengan ilmu-ilmunya, besar kemungkinan tamadun Eropah tak wujud sama sekali. Jangan lupa itu. Terima kasih, Haji. Ya, baik, Dr. Daniel. Itulah tadi di antara imbasan dan juga fakta sejarah yang tidak boleh dinafikan bagaimana sumbangan Islam kepada dunia dan juga tamadun dunia ini sendiri. Dan bagaimana Barat akhirnya berterima kasih kepada Islam itu sendiri. Namun saya pergi kepada Ustaz Muhammad Zarifi. Di mana silapnya? Sehingga kan kalau kita lihat anak-anak muda hari ini seolah-olah langsung tidak mengetahui akar kekuatan yang ada kepada Islam itu sendiri yang telah melahirkan ramai para ilmuwan terbilang bahkan kepada peringkat dunia sama sekali. Baik Tuan Haji, bila saya mendengar Datuk Dr. Daniel memberikan satu data-data dan maklumat kepada kita, ia mengocak hati kita, orang muda khususnya, untuk kita memperkemaskan langkah, untuk kita atur strategi. Tuan Haji, Datuk Doktor dan Dr. Hadi, mungkin kelemahan kita ialah kita tidak menstrategikan. Pemetaan itu kita lemah. Kerana itu tuan-tuan, seorang pemikir Islam, Abdul Hamid Abu Sulaiman, dia mengatakan dalam bukunya The Crisis in the Muslim Mind, ialah sekali lagi kelemahan gaya fikir kita. Kita tidak progresif. Seperti yang Datuk Doktor selalu ulang-ulangkan, kita berbincang, kita masih bercakap soal-soal yang kecil. Kita tidak membuka kotak pemikiran kita. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd ayat nombor 11, yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini selalu kita ulang. Khatib selalu membaca kepada kita, Allah tidak akan ubah diri kita selagi mana diri kita ini mengubah diri kita sendiri. Maknanya perlu kepada perubahan dari dalam. Perubahan dari dalam, itu kata kuncinya. Datuk Doktor, Tuan Haji, Dr. Hadi, kerana itu saya mengatakan kita perlu belajar dari Finland. Finland diangkat mereka juara dalam bidang pendidikan kerana di parlimen mereka, mereka telah menubuhkan Committee for the Future.
komiti ini mengkaji polisi-polisi dasar-dasar awam supaya benar-benar Finland dapat berdepan dengan cabaran masa depan. Kerana itu, dalam pengajian pada hari ini ada disebut sebagai pengajian masa depan strategik, future thinking. Ini benda yang kita tak ada. Kerana itu, tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita lihat di UK sebagai contoh, mereka ada Institute for the Future, Association of Professional Futurists. Begitu juga di Afrika, di UK, mereka ada budaya dan mereka menginstitusikan institusi masa hadapan. Para cendekiawan, cerdik, pandai, profesional, ilmuwan duduk semeja berbincang apakah yang kita nak buat pada masa hadapan. Berdasarkan ilmu pastinya. Berdasarkan ilmu pastinya. Dan tentunya tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kerana itulah apa yang saya premiskan di sini, sudah tiba masanya Tuan Haji, di Malaysia kita budayakan future thinking, berteraskan ilmu, berteraskan iman, berteraskan takwa. Bukan setakat kita budayakan, kita mesti institusikan. Mesti diinstitusikan. Barulah perkara ini dapat berjalan dengan baik dan insya-Allah mudah-mudahan satu hari nanti rakyat Malaysia akan dijulang sebagai penerima hadiah Nobel. InsyaAllah. Dr. Hadi, kalau kita lihat dalam teks pelajaran sekolah kita, dalam buku-buku teks kita apabila kita belajar di sekolah dulu, kita lebih mengenali nama-nama seperti Ptolemy, kita lebih mengenali seperti nama Marie Curie, Pythagoras, Newton, Isaac Newton dan ramai lagi yang lain. Tetapi seolah-olah nama-nama Islam, kalau kita tampilkan, anak muda kita seolah melopong. Islam juga telah sebenarnya melahirkan ramai para ilmuwan yang anak-anak muda kita tidak ketahui sebenarnya. Silakan. Terima kasih pada Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab selalu sebut hayhat wa hayhat. Sayang 1000 kali sayang. Kita lebih mengenali tokoh-tokoh barat sebab kita rasa barat segala-galanya. Kalau kita nak berjaya, berjaya seperti barat. Tetapi apa yang sebenarnya barat seperti mana yang telah dikupaskan oleh Datuk Dr. Daniel, Ustaz Zarifi, sebenarnya barat juga mengambil daripada Islam. Kita ada tokoh-tokoh yang hebat. Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan pakar dalam bidang perubatan. Bukan saja perubatan, dia pakar dalam bidang falsafah. Bukan saja dalam bidang falsafah, dia juga pakar dalam fizik dan matematik. Dan yang hebatnya, dia menghafal Al-Quran. Pada umurnya kecil lagi, dia dah hafal Al-Quran. Itu Ibnu Sina. Kalau kita tengok Al-Khawarizmi contohnya, seperti mana Datuk Doktor telah sebutkan tadi, kita hanya kenal dia sebagai membuat matematik algebra. Tetapi dia juga dalam masa yang sama, dia kaji dalam bidang geografi, dalam bidang bintang dan sebagainya. Kalau kita lihat Al-Khawarizmi, cerita serba sedikit di belakang apa yang terjadi kepada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ni seorang keluarga yang antara yang kaya. Selalu bermain kuda. Dan pada satu hari, datang seorang lelaki tanya, adakah kamu akan menghabiskan masa kamu dengan bermain kuda? Maka apa jawab Al-Khawarizmi? Maka kata Al-Khawarizmi, dia kata, sebenarnya inilah pertama kali aku ingin ungkapkan aku minat dalam bidang matematik. Kata lelaki itu, mahukah kamu aku beritahu kepada bapa kamu untuk menghantar kamu ke Baghdad? Dan pada ketika itu, dia mengatakan, ya, aku mahu belajar sehingga ke Baghdad. Dan Baghdad ketika itu ada Baitul Hikmah. Dan yang menariknya, bapanya bersetuju. Dan selepas itu, Al-Khawarizmi belajar dengan para alim ulama, tokoh-tokoh yang hebat dalam bidang Ar-Riyadiyat, matematik. Dan apa yang terjadi? Ketika mana Khalifah Harun Ar-Rashid pada ketika itu panggil guru-guru dan bertanyakan siapakah orang yang hebat yang boleh menyelesaikan masalah khususnya dalam bidang matematik. Ketika itu guru-guru mengatakan Al-Khawarizmi lah yang mampu untuk menyatakan tentang kepelbagaian matematik ini. Maka diuji. Khalifah waktu itu uji. Dan akhirnya apa yang terjadi? Al-Khawarizmi menterjemahkan buku-buku daripada Yunani. Dan yang hebatnya, Khawarizmi belum pernah bercakap bahasa Yunani tetapi mempelajari
ilmu dan bahasa Yunani dan menterjemahkan dalam bahasa Arab. Menterjemahkan. Dan akhirnya dia menjadi penterjemah di Baitul Hikmah. Buku-buku Yunani dalam bidang Ar-Riyadiyat, bidang matematik. Itu baru Al-Khawarizmi. Hebat ceritanya. Kita pergi pula kepada Ibnu Firnas. Ini tokoh-tokoh yang hebat. Ibnu Firnas pernah menerbangkan selama 10 minit mesin penerbangan. Dan hari ini pada abad ke-20, kita menggunakan desain yang sama, kita menggunakan teknologi yang sama dan akhirnya dapat menerbangkan penerbangan. Ini Ibnu Firnas. Kita bercakap pula dengan tokoh yang lain iaitu Al-Jazari. Dia mengumpulkan dalam satu kitabnya. Al-Jazari pernah menulis dalam kitab Al-Jami' Baina Al-Ilm Wal-Amal An-Nafi' Fi Sina'ati Al-Hiyal. 25 tahun dia menulis buku ini menggabungkan tentang ilmu yang itu teknologi. 25 tahun pengalaman. Tuan Haji, kalau kita lihat bagaimana dia mencipta satu rekaan yang mana rekaan yang tidak pernah dicipta daripada manusia yang lain. Sebenarnya secara kesimpulannya Tuan Haji, di manakah kelemahannya? Iaitu sebenarnya kelemahan kita daripada segi bukan saja mengenai tentang ilmu itu sendiri, kita mengenali tokoh-tokoh, tetapi kita kurang mengambil pengajaran daripada tokoh-tokoh yang hebat ini Tuan Haji. Baik, terima kasih Imam Bagir Dr. Muhammad Hadi. Kalau kita lihat daripada apa yang telah pun dijelaskan itu tadi merupakan satu malapetaka. Malapetaka ilmu, malapetaka sejarah juga yang kita tidak menghidu kekuatan kita dan akhirnya dalam buku teks sekolah pun kita akhirnya mengulang-ulang benda yang sama yang berpunca daripada Barat. Sedangkan Barat sebenarnya belajar daripada Islam itu sendiri. Sebelum kita berakhir, saya nak minta Dr. Daniel sedikit dalam 1 minit. Mungkin kita tertanya, adakah rakyat Malaysia pernah menerima anugerah ini? Jawapannya ada. Muhammad Nasaruddin yang menerima bagi anugerah secara berkumpulan. Dan dia sekarang berada di Belanda. Silakan Dr. Daniel untuk menceritakan sedikit tentang kehebatan Muhammad Nasaruddin ini, anak Malaysia penerima anugerah Nobel secara berkumpulan melalui OCPW. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji. Muhammad Nasaruddin, bekas tentera di Malaysia, menerima anugerah mewakili OPCW, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons pada tahun 2013. Beliau berkhidmat untuk membantras penggunaan senjata kimia terutama di Syria bersama dengan OPCW dan akhirnya mendapat anugerah itu. Walaupun anugerah itu bukan atas nama beliau tapi atas nama OPCW. Tetapi bila kita melihat sijil itu di bawahnya ditulis recognizing Muhammad Nasaruddin. Jadi dia iktiraf nama Nasaruddin sebagai orang yang membantu banyak untuk membantras penggunaan senjata kimia terutama di Syria. Jadi ya ada kekuatan di situ. Maka umat Islam pada hari ini kita hendak bangkit, tetapi kebangkitan kita ini kena ada metodologi. Bukan bangkit terpa lompat sana lompat sini. Dia kena ada landasan. Landasan yang betul kita ulangi apa yang semua kita sebutkan tadi. It should be based on knowledge. Ia perlu ditegakkan di atas ilmu, tetapi ilmu yang disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari situ kita kembang. Kita baca tentang Zulkarnain membina Tembok. Kita kembang lagi. Kita baca tentang Rasul-Rasul yang di samping mereka itu mengajak pada ibadah, mereka juga ada kehebatan di penjuru ilmu-ilmu tambahan yang lain. Kita ambil dari situ dan akhirnya kita faham. Kita kena kuasai pertama ilmu nakli, bertunjangkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan keduanya ilmu akli, bertunjangkan mental, sains, teknologi, kajian, analisis. Kita gabungkan semua itu, that is Islam. Itulah yang Islam mau, Tuan Haji. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan, biar saya tutup halakah pertemuan kita pada kali ini dengan satu soalan. Untuk melahirkan penerima anugerah Nobel, adakah kita telah mempunyai pelan tindakan? Apakah negara kita mempunyai pelan tindakan? Apakah kementerian-kementerian yang terbabit telah pun mempunyai pelan tindakan untuk menyediakan bukan saja satu, bahkan ramai anak-anak dalam negara kita untuk menerima anugerah Nobel ini? Barangkali dapat ataupun bagaimana? Mampukah kita
benar-benarkah kita mahu ataupun langsung kita tidak mempunyai cita-cita yang sedemikian. Para penonton yang dihormati sekalian, terima kasih di atas perhatian anda. Jumpa lagi dalam halakah pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.